Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu. Allah Ta'ala memerintah Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah. Dekat mana nak buat? Allah Ta'ala tunjuk. Bagaimana pelannya ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Setengah ulama meriwayatkan tepat Kaabah itu tanah tinggi. Ada bonggok tanah di situ sebagai tandanya. Dan Ibrahim membina asas dan mendirikan asas dan bangunan Kaabah dengan dibantu oleh anaknya Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi buka Mekah, Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, oleh kerana Kaabah ini runtuh pada masa berlakunya banjir, kemudian dibina oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Aku berhasrat untuk bina sebagaimana yang dibina oleh Ibrahim. Tetapi oleh kerana mereka baru saja masuk Islam, maka aku bimbang akan menjadi fitnah. Mereka sayang ke Kaabah, tapi mereka tak apa kuat lagi Islam. Bila rombok, buat lagu lain, akan jadi soal pula. Buat ikut orang lama lagi lah. Kemudian Kaabah dicabuli di zaman Abdullah bin Az-Zubair selepas kematian cucu Nabi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Husain dibunuh di Karbala oleh baris tentera Yazid. Yazid diisytiharkan menjadi khalifah selepas meninggalnya Muawiyah. Sayyidina Husain dibunuh, Abdullah bin Zubair mengisytiharkan dia menjadi khalifah orang Islam. Mekah, Madinah, Taif diisytiharkan di bawah pemerintahannya. Lalu Yazid menghantar bala tenteranya untuk menyerang Mekah. Mekah diserang oleh bala tentera Yazid. Kemudian Yazid mati. Naik raja lain sekejap saja mati pula. Naik Abdul Malik bin Marwan. Dihantarnya Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi, seorang panglima tentera yang terkenal dengan kejam dan zalim. Quran dia ingat, tapi zalim. Ingat Quran tu satu hal, tapi tak beramal. Dia zalim. Dia mengapali ibadat tentera yang menyerang Kaabah. Abdullah bin Zubair mempertahankan Kaabah dengan gagah berani. Sehingga habis pada tenteranya sama ada mati, ataupun ditawan, ataupun menyerah diri. Tinggal dia seorang. Dia lawan seorang-seorang dia. Setelah dia bertanya ibunya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan Zatun Nitaqain, yang telah mengerat tali pinggangnya untuk mengikat barang Nabi ketika hijrah. Asma binti Abu Bakar menjadi isteri Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang 10 sahabat yang disebut oleh Nabi dalam hadis, likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Tiap-tiap orang Nabi ada hawari, pengawal yang setia. Wa hawari Az-Zubair, pengawal setiaku ialah Az-Zubair, kata Nabi. Abdullah ini ialah anak ber Az-Zubair bin Al-Awwam, yang dilahirkan di zaman Nabi SAW. Zaman Nabi dia masih kanak-kanak, masih kecil lagi. Zaman Sayyidina Umar dia sudah membesar dan menunjukkan keberaniannya sejak masih kecil lagi. Di zaman Sayyidina Umar yang mempunyai kehaibatan, ketika Sayyidina Umar berjalan di lorong Madinah, apabila kanak-kanak melihat Sayyidina Umar, mereka lari bertempiaran kerana kehebatannya. Malaikat seorang kanak-kanak tak lari. Sayyidina Umar tanya dia, mengapa awak tak lari seorang? Orang lain lari belaka. Dia kata, ya Amirul Mukminin, jalan luas. Saya duduk di sini, Amirul Mukminin boleh lalu. Kod lain.
Itu Abdullah bin Az-Zubair. Setelah Zainal Husain mati, dia mengisytiharkan dia menjadi khalifah. Akhirnya Hajjaj menyerang. Setelah bala tenteranya habis, dia tanya mak dia, bagaimana mak? Iaitulah Asma binti Abu Bakar. Kita telah dikepung. Mak dia kata, Ishta kariman wa mut karim. Hidup mulia dan mati mulia, kata mak dia. Kemudian dia datang lagi. Wahai mak, bagaimana? Mak dia kata, kalau mu nak dunia, mu serah diri. Kalau mu nak akhirat, mu lawan siapa mati. Lalu dia lawan seorang-seorang dia. Dengan beribu badan tentera mengepung Masjidil Haram. Sehingga Kaabah dilontar dengan menjanik. Menjanik ialah senjata berat zaman dulu. Macam meriam. Besar zaman sekarang. Dilontar batu yang besar. Menyebabkan Kaabah musnah. Rosak Kaabah. Beraninya Hajjaj. Sehingga melontar Kaabah dengan menjanik. Tapi Allah Ta'ala tak turun bala bermasa itu. Maka matilah Abdullah bin Zubair sebagai seorang syahid. Sebagai seorang syahid yang menentang kezaliman Bani Umayyah. Itu peristiwanya. Kadang-kadang negeri yang aman ini dicabuli. Sama ada dicabuli oleh orang kafir ataupun dicabuli oleh orang zalim. Lalu Asma yang sudah tua, yang tak nampak mata dibawa melawat anaknya yang disolibkan, yang disola setelah menjadi mayat, dalam keadaan mata dia dah kelabu tak nampak. Asma mengatakan, adakah pahlawan masih berkuda lagi? Orang lain ditanam, anak dia masih berkuda lagi. Lalu dia bawa berdepan dengan Hajjaj. Dengan berani Asma mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan lahir berbani Saqif dua orang. Yang satu kafir dan yang satunya zalim, fasik. Yang kafir adalah Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dan yang fasik dan zalim ialah kamu, kata Asma. Anaknya berani, maknya pun berani juga. Menentang pemerintahan yang zalim. Begitulah Mekah menghadapi ujian. Sama ada diserang oleh kafir ataupun oleh orang yang zalim. Tapi Allah Ta'ala tetap menyelamatkan Mekah.